Kan dia kata bangun waktu malam tu. Okey. Betul-betul. Kapal anak. Lepas tu nombor 5 ni nombor nombor 5 ni Asalabuhum, keturunan mereka. Zuhuruhum tu apa lah? Saya rasa saya salah lah. Macam ni bukan salah. Maksudnya memang istilah Arab. Korang tahu kan bab zihar? Bab zihar kan kita zihar tak salah saja siapa dah lama tinggal fik. Iaitu Samakan dah sama kan? menyamakan pasangan kita seperti Ha. boleh lah kan. Tu yang Mak maksudnya ya. zuhur tu. Daripada zuhur tu maksudnya belakang kita lah. Macam tu. Sulbi tu merujuk pada belakang, tulang belakang kita. Itulah tu aslabihim zuhurihim. Sulbi. Tu kan kita Melayu dah jadi punggung kat situ kan. Ingat saya salah. Tapi dia kita punya belakangnya, tulang belakang. Belakang dia punya tu. Ataupun kat sini maknanya adalah keturunan. Aslabihim tu keturunan. Daripada sulbi tu Yang Zuhur. makna yang sama lah tu. Tulang belakang lah. Zuhur tu pun keturunan juga. Tapi dia menggunakan sebab zuhur ni itulah ada banyak makna. Zuhur menunjukkan kepada belakang. Tapi zuhur kat sini lebih kepada keturunan. Kenapa? Sebab manusia ni kita ni kan asal usul kita, tulang kita tu kalau hancur pun nanti ada satu biji yang tertinggal iaitu daripada sulbi. Sulbi tu dia aslabihim ni. Tulang sulbi kita lah ke akhirat. So bila Allah tiup balik angin sekali tu kita hidup daripada tulang sulbi tu lah munculnya kita semula. Itulah kalau riwayat hadisnya. So dia gunakan juga dengan nama zuhur. Okay, seterusnya Okay. Seterusnya di masa ni Al-Quran. Maksudnya dengan pertolongan Al-Quran. Yang terada jamni Al-Quran di iktirani ayat Ar-Rahmah di ayat Al-Azab. Maksudnya semua Al-Quran mengaitkan ayat rahmat dengan ayat azab. Macam tu lah. Dia macam ada yang rahmat, ada yang azab, macam pasal neraka-neraka kan. Okay. Lepas tu seterusnya Syah semua Al-Quran mengaitkan ayat rahmat dengan ayat azab. Seterusnya Asyahqatu. Koti. Maksud dia menghirup. Lepas tu dia punya sebelah tu taraddadi al-baka fi sodari. Keengganan menangis di dada. Maksud dia lah Turaddidul baka sadari. Asyahqah. Mana ayat kat mana kalimah syahqah? dia guna ni kot lah Syahqatan. Ustazah. Ustazah, air mata bercucuran ke dada ke macam tu? Rotu kan keluar. Rotu. Syahqah. Air mata bercurah sehingga ke dada tak silap. Air mata bercucuran maksudnya tu. Bukan menghirup. Mungkin syahqah tu ada mana menghirup. Bahasa Arab ni kita ada banyak makna tau. Kalau kita tengok dalam ma'ani bukan 1, 2, 3, 4 makna pun ada. So asyuqah kat sini maksudnya adalah air mata bercucuran. Air mata. Nombor 8 tu Az-Zafir. Dia punya hembus nafas. Lepas tu di sebelah dia sautuqadu an-nar, bunyi api menyala. Maksudnya Zafir tu lebih kepada dia mendengar di telinganya bunyi api itu menyala.
bila dia baca ayat Quran yang berkaitan tentang api neraka, seolah-olah dia mendengar di telinga dia bunyi api neraka tu. Okey, teruskan. Seterusnya nombor 9 ni al-kilal, kelitihan. Lepas tu sebelah dia al-ta'bu yuridu annahum da'ibuna alal al-ibadah la yastarihuna. Dia macam penat lah, dia penat mahu beribadah, jangan berehat. Macam tu lah maksud dia, macam letih penat lah macam tu. Dia letih penat maksudnya macam mana? Dia dia lah bersungguh-sungguh ibadah. Dia letih bukan apa, letih dia penat ibadah tapi dia nak juga buat. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa la yastarihun. Bila buat ibadah ni kalau boleh tak nak rehat. Sebab balasannya itu Allah akan beri dengan sangat hebat. Macam tu. Bukanlah penat letih tak nak ibadah, tak. Dia lagi penat tapi lagi dia nak ibadah. Sebab dia tak nak kalau rehat nanti rugi. Macam kita pula kan. Kalau letih ngantuk tidur dulu sembahyang kemudian. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau boleh kita kuatkan jati diri kita, apapun benda kita kerja kita tengah buat, bila waktu mesti berhenti dulu, solat dulu baru sambung kerja atau baru nak tidur baru tidur. Okey, teruskan. Nombor 10 ando'un, pencahayaan. Sebelah dia al-hazil, bersandar. Tak ada kemenya tu. Dia tu memang bercahaya. Tak and all. Naharim andhun ibaratin bikalalin. Qad wasalu kalal lailahum bikalalin naharim andhun ibaratin tu. Qad akaltil ardi. Maksudnya siang tu dia macam mana? Siang terang kan, tapi siang ni dia berpuasa. Walaupun orang kata siang memang bertenaga tapi dia tetap juga berpuasa. Tengok balik dia punya pemahaman kat dalam teks tu. Okey, teruskan. Nombor 11 ni mustakiluna, berdikari. Dan sebelah dia aduhu qalilun. Qalil musuh kecil. Mustakil. Mustaqil. Maksudnya mustaqilah tu macam berat. Maksudnya berat. Udwatu qalilan, udwahu qalilan. Maksudnya benda tu berat tapi dia nak buat juga. Macam tu. Udwatu dia tak naklah bagi alasan. Tak nak bagi alasan, tak nak cuba sedaya upaya juga untuk buat. Mustaqilun. Walaupun dia tu benda tu berat tapi dia nak buat kan. Samalah makna dengan berdikari. Ada masalah udwahu qalilan, maksudnya memang ada kekangan tapi nak juga buat. Dia tak jadikan masalah sebagai satu halangan. Okey. Ustazah. Okay, yang terakhir dia punya maksud tu. Ustazah, apa makna kalimat yang nombor 10 tu apa? Andok tu. Andok tu maksudnya bercahaya, maksudnya siang. Cahaya. Siang tu. Siang ni siang yang bercahaya, tapi siang ni walaupun bercahaya terang benderang, mereka ini berpuasa. Maksudnya macam mana? Dia lebihkan ibadah lah. Malam qiyam, lepas tu siang malam qiyam, siang pula kerja tapi puasa. Tu yang dia jadi orang jadi kurus kering. Walaupun dia orang kurus kering tapi dia orang kuat, jiwanya kuat. Okey. Okey, yang akhir sekali maksud dia janib Allah. Di sisi Tuhan. Lepas tu sebelah dia haqqallah ayu ta'at Allah. Tuhan itu betul, bererti taat kepada Tuhan. Macam tu. Okey, betul. Faham tak? Okey, lepas tu yang seterusnya dia punya maudhu'
Faham kan? Mauduk dalam ni dia punya tu topik dia Abu Hamzah. Tu salah tu. Typo. Abu Hamzah Asy'ari menggambarkan sahabatnya. Okey, mauduk dia. Okey, lepas tu yang nombor 3 tu pula Ta'rif bil Khatib. Memperkenalkan pendakwah dia. Siapa orang yang buat naskah ni? Itulah. Okey, dia punya tu Badiyah wa huwa min ahli Basrah. Ya, Bai'u wal Muhtaru Ibnu Auf Al-Azadi. Ahmad Zu'mai Al-Badiyah wa huwa min ahli Basrah. Bai'u bil Khalafah Abdullah Ibnu Yahya. Kutil Qorib Mekah fi Sunnah 130 Hijrah. Maksud dia tu dia nak pasal pendakwah tu lah. Dia kata dia adalah anak yang dipilih dari Auf Al-Azadi. Dia salah seorang dan merupakan salah seorang daripada Basrah dalam pemerintahan Mukhtar Ibn pemerintahan Basrah. Lepas tu dia dalam pemerintahan Khalifah Abdullah Ibnu Yahya itulah dia terbunuh berhampiran Mekah pada 130 Hijrah. Okey, so korang boleh ambil 3 isi ya, sekurang-kurangnya hafal 3 isi. Tu pasal pendakwah tu. Ibnu Auf Al-Azadi. Sama ada ke Ibnu Muhtar Ibnu Auf? Muhtar ni nama orang. Muhtar anak kepada Auf Al-Azadi, maksud dia tu bukan yang dipilih. Nama yang sebenarnya kepada Ibnu Hamzahnya adalah Muhtar Ibnu Hamzah Al-Azadi. Pertama. Yang kedua, Ahada Zu'ama Al-Abadiyah. Dia merupakan pemimpin kepada kumpulan atau haluan ke kumpulan ke mazhab Al-Abadiyah. Wa huwa min ahlul Basrah. Okey. Ingat tak tak salah ustazah lah, ahli Kufah, ahli Basrah ni pendapat fiqh, betul tak? Korang belajar syariah kan, betul tak? Ahli Kufah, ahli Basrah ni. So Ibnu Ahmad Asy'ari ni Ibnu Hamzah Asy'ari ni merupakan seorang ahli Basrah. Bai'a bil Khalafah Abdullah bin Yahya. Dia ni mereka ni merupakan orang kuat ataupun sangat taat kepada Khulafa Abdullah bin Yahya. Kemudian matinya juga dibunuh, bukan mati sakit, berhampiran dengan Mekah pada Mi'ah wa Salasun Hijriah. So banyak kat situ, ada 6 fakta, korang ingat at least 3. InsyaAllah soalan biasa untuk ni akan 3. Time 3 lah. So hafal 3 ataupun 4. InsyaAllah bagus boleh jawab. Okay. Seterusnya, Munasibatul Khutbah. Majlis pertunangan, bukan majlis pertunangan sayangku. Munasibatul Khutbah tu ialah kenapa khutbah ni tulis. Fawaz janganlah. Sorry. Okey. Maksudnya ta'riful munasabatul khutbah tu kenapa khutbah ni ditulis? Okey, teruskan. Dia punya tu Ar-radu ila al-khair alladhi sami'ahu an ahli Mekah yatakisuna ashabahu wa ya'iyubuna alaihim hadathahu tihim wa khaffah aqluhum. Okay, maksudnya kat sini tanggapan terhadap kebaikan yang didengarnya adalah bahawa orang-orang Mekah mengurangkan diri daripada sahabat dia dan mereka menyalahkan mereka untuk masa muda dan pemikiran mereka yang ringan. Okey, kalau nak terjemah bahasa mudahnya ialah dia buat ni ialah untuk bidas semula apa yang dikatakan oleh ahli Mekah yang mengatakan bahawa kawan-kawan je ni suka foya-foya sebab dalam usia yang 30 hingga 50-an tu kita kalau kita pandai pilih jalan hidup kita akan bagus kan, ingat pada Allah dan sebagainya. Tapi kalau kita pilih nak cari dunia je, itu yang kita dapat.
So kat sini nak katakan bahawa sahabat-sahabat dia adalah golongan yang sehebat sahabat Rasulullah SAW. Siangnya beribadah kan, kerja-kerja juga, ibadah-ibadah buat, malam dan berpuasa. Kemudian malam pula qiyamul lail. So mereka ni merupakan sahabat-sahabat yang sangat kuat dan hebat jiwanya. Wallahu alam. Okey, teruskan. Afkar Raisi. Okay, seterusnya nombor 5 Farah Isa ni idea utama dia. Okay, yang pertama Syaru al-Khatib an Ahli Mekah ya'i yubuna ashabahu lisawari a'maruhum wa tabasha akulihim. Contohnya dia maksud dia al-Khatib menunjukkan bahawa orang-orang Mekah mencela para sahabatnya kerana usia mereka yang masih muda dan gelap fikiran mereka. Tu maksud dia. Apa dia punya, kenapa tu. Nombor 2 pula an ashabuhu shibanun ka ashabu Rasulullah. Syaban. Ha? Betul Syaban, bukan Syaban. Syabanun ka ashabu Rasulullah ijtima' fihim quwwatun asyababu wa aqalu asyuyuhu. Maksudnya bahawa para sahabat ni masih muda seperti sahabat-sahabat Rasulullah, di mana kekuatan muda dan pemikiran para bertemu. Kan, maksudnya macam ni. Betulkan sikit fahaman tu. Mereka ni sehebat, masih muda macam sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga. Dan malahan walaupun mereka ni muda, pemikiran mereka matang. Tu maksud tu. Bukannya aku suyu tu akal yang macam orang tua tak. Orang tua memang lagi lah drop kan. Tak ingat semua. Tapi dia ni walaupun muda usianya, tapi pemikirannya sangat matang. Boleh memimpin. Tu maksudnya. Boleh memimpin. Boleh buat duit. Boleh majukan ekonomi. Maksudnya. Teruskan. Okey, nombor 3 pula At-taqiya'u la yakurrabuna syarra wala batilan kasiratan as-salat wa nahalat jasaduhum min kasira as-siyam wal khawf min Allah. Maksudnya saya rasa salah mereka salih ni. Tidak mendekati kejahatan. Ya ula yuqarribuna syam. Mereka ni soleh, bukannya salih. Soleh, golongan yang soleh, yang bijak, soleh yang kemudian la yuqarribuna syar. Mereka ni tak buat benda yang buruk. Mereka syar ke batil ke benda yang sama. Syar ke batil ke benda yang sama. Okey, kemudian kasiratus solat, banyak bersolat, banyak berdoa. Okey, kalau tengok solat ni dalam Islam, dalam pengertian Arab ni, solat ni boleh jadi doa dan solat juga adalah solat lah, sembahyang kan. Okey. Lagi? dan tubuh mereka ni kurus bukan larut ni, kurus kerana terlalu banyak puasa. Nahlah tu kurus ataupun pucat sebabkan oleh bukan sakit tapi banyaknya berpuasa dan kemudian Berpuasa. kepada Allah. Okey, sambung. Nombor yang terakhir dia nombor 4 wa iza zikir zikir zikrul jannah baku syauqan. baku syauqan wa iza qara'u zikron nar iltaibu faza'an. Dia punya maksud, dan jika mereka membaca sebutan syurga, mereka menangis dengan kerinduan.
Dan jika mereka membaca sebutan neraka, mereka ketakutan dengan panik. Tu maksud Ustazah bentang tadi dekat dalam Nasar ni. Ya bila okey. baca ayat Quran, mana cerita pasal syurga, rindunya, nangis rindu nak masuk syurga. Bila baca Quran tentang api neraka pula, jadi macam ketakutan, irtaibu, menggigil seolah-olah seperti dekat dah kita dengan neraka. Na'udzubillah min zalik. Hebatnya kan sahabat-sahabat mereka ni. Okey, baik, kita tengok surah Balaghah pula seterusnya. Okey, yang seterusnya surah Balaghah ni, yang pertama dia isti'arah makniyah. Maksudnya perkataan ada dia kata kerja, sifat atau kata nama yang menguraikan makna tu. Dia punya ayat dia qad akalatil ardu jibahahum surun syaddati ikbalu ashabahu ala solat. Maksudnya bumi telah makan dalam mereka gambar kesungguhan sahabatnya untuk berdoa. Kan kata kerja berdoa tu ni. Macam tu. Okay. Okey, seterusnya uslub tasybih. Okay, seterusnya usul tashbih tu kaedah ringkas dia. Lepas tu ka'anna zafiran jahannam. Seolah-olah neraka menghembus nafas. Maksudnya dia Lagi seterusnya kiasan tu. Hello. Okey, kinayah musfarul alwanin, kinayah ni syuhub, syahbun, kiasan pucat. Uslub insya'i. ya. Uslub insya'inya. Aku bilang je tadi. Hal kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sighatul istifham wal ghardu minhu an-nafi. Okey, uslub. Okey, kinayah ni kiasan. Maksudnya masfaru alwanahum. Alwanahum kinayah anisyuhub. Warna mereka kekuningan, kiasan untuk pucat. Tu punya kiasan dia untuk pucat. Pucat warna kuning ke Zah? Ya, sayangku. Pucat warna kuning. Kalau kau tengok jenazah kan warna dia kuning, tapi kuning pucat, tak nampak sangat. Ataupun tengok orang sakit TB kan, sakit apa, hepatitis ke apa ke, pun dia akan jadi kuning juga. Terusnya last sekali uslub insya'i. Ini adalah suatu percakapan yang tidak mengenai berita benar atau palsu. Dia punya ayat dia hal kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sighatahu al-istifham wal ardu minhu an-nafi. Maksudnya adakah para sahabat Rasulullah semoga Tuhan memberkatinya dan berinya kedamaian. Macam tu. Alah tadi ke? Okey. Faham? Okay, Dah habis. uslub insya'i itu tak berterjemah pun. Uslub insya'i itu jangan kata suatu perkataan tidak mengenai. Iaitu maknanya lah, uslub insya'i ni lebih kepada macam kata tanya, kata seruan, tu insya'i. Iaitu kita suruhan tu insya'i. Kalau khabari just memberitahu kan. So kat sini dia punya uslub insya'i lah halkan ashabu Rasulullah SAW sighatul istifham. Hal tu sighat istifham dengan tujuan untuk menafikan. Okey, so itu sahajalah. Ada nak tambah apa lagi? Tak ada. Habis lagi Umawi. Okey, jom kita tengok soalan. Okey, so Okey. kesimpulannya untuk Nasar Umawi dia akan kisahnya ialah tentang sahabat-sahabatnya. Baking sahabat. Baking ke? Banking. Apa baking? Betul lah, betul. Ha, Backup. backup. Baik, jom
sekarang kita tengok dia punya soalan. Janganlah left dulu Maiza. Lain dia problem tu lah. Ya, faham. Baik, tahun bila ada soalan Umawi? Cik tengok. Jumpa tak soalan Umawi? Cuba tengok pada soalan 2013 hingga 2019 tu. Okey, soalan tahun Allahu Akbar. Siapa nampak? Saya dah dapat dah tadi. Lepas tu dah terhilang dah pula ai. Tutup. Soalan tahun 2014. Okey, tahun 2014 cuba tengok soalan 2014. Tahun 2014 ni dalam sejarah antara result yang paling bagus antara ramai calon smart cleaner masuk universiti. Semoga ia zamannya akan berulang pada zaman kamu nanti Baik, tengok soalan 2014. Soalan last sekali. Dia tulis kat tu kan. Abu Hamzah Asy'ari. Okey, soalan yang pertama. Tahaddas an arba'atu min awamil izdiharu khutbah Umawi. Berikan 4 sebab faktor perkembangan khutbah pada zaman Umawi. Okey, 4. Tengok balik tadi dalam nota tu, apa dia 4 sebab untuk perluasan kan. Untuk syiar, lepas tu untuk siasah, masukkan nota tu. Okey, nampak tu markah. 2 soalan je tanya tapi markah sangat tinggi markah. Istakhrij minan nas salasa afkar ra'isah. So kita tadi dah bincang afkar ra'isah dia apa dia? 3. Berikan dia nak 6, so berikan 3. Faham tu? Faham lah. Okey, baik. So saya minta tolong jawab soalan nombor 5. Ustazah, soalan tahun berapa tu Izzah? Tersekat. 14 soalan nombor? Soalan nombor 5. Okey Izzah, terima kasih Izzah. Ada lagi orang lain yang tak dapat soalan nombor 5 tahun 2014. Jelas? Ustazah, saya punya dia tak keluar pun soalan nombor 5. Tak ada gambar dia. Oh ya ke? Apa? Saya screenshot nanti saya ni. Okey, terima kasih Izzah. Terima kasih Izzah. Okey, baik. Ada soalan nak tanya apa-apa? Tak ada Izzah. Ustazah minta korang jawab lengkap-lengkap tau. Sebab kita dah tahu bila-bila masa Ustazah minta korang kena bagi. Sebab mungkin pengetua nak pantau, nak tengok kan hasil kerja awak. So Ustazah minta korang semua buatlah ini, soalan ini. Hari ni hari apa? Hari Rabu Khamis. Hari ni Rabu. Rabu. Tak ada. Ustazah minta, okey, seterusnya ialah tadi siapa yang tak dapat tu Ustazah ada masukkan dalam Telegram ni. Ini Umairah. Okey, jap. Okey, baik. Korang tolong jawab soalan. Okey, soalan 2014. Soalan 2014. Ustazah minta tolong buat apa ni? Talhis. Soalan 2014, Ustazah tulis kat bahagian chat ni.
Okay, talhis. Talhis. Ya Allah. 2014. Macam mana nak send chat ni? Okay, soalan 2014 saya tulis kat dalam Telegram. 2014 talhis. Okay, buat dan hantar selewa-lewanya Ahad. Boleh? Bolehkah? Boleh Ustazah, boleh. Boleh Ustazah. Banyak lagi. Boleh. Talhis mestilah 60 kalimah dalam 3 tugas sahaja. Okay, Ustazah. Okey, itu saja untuk tugas untuk segala kekurangan dan kegangguan sepanjang kelas. Semoga antum semua dapat apa yang kita belajar hari ini dan bermanfaat. Okey, kalau ada soalan kita tanya personal ya. Okey, Baik, Zah. Okey, Ustazah. Ustazah. Boleh. في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق InsyaAllah. بالصبر آمين يا رب العالمين. Syukran Ustazah. Syukran, Ustazah. Syukran jazilan ya Ustazah. Ustazah. Syukran, Ustazah.